Okey para pelajar sekalian, hari ini kita akan belajar pendidikan seni visual tingkatan 3 bab 4 seni acah. Okey, kita tengok di sini satu seni acah dalam gambar ni dibuat oleh Mat Anwar Ismail. Tajuk arca ni ialah Pahlawan 5, dibuat pada tahun 2017 menggunakan tembaga, keluli lembut dan keluli tahan karat. Saiz dia ialah 130 x 230 x 35 cm. Okey, di sini kita lihat pula objektif pembelajaran. Selepas mempelajari tajuk ini, murid boleh yang pertama menjelaskan definisi, sejarah, jenis dan kaedah penghasilan seni arca. Yang kedua, mengenal pasti pengarca dan seni arca tempatan. Yang ketiga, membuat eksperimentasi dan penerokaan pelbagai media dan teknik dalam proses penghasilan produk seni arca. Yang keempat, menterjemahkan hasil daripada eksperimentasi dan penerokaan media dan teknik dalam penghasilan produk seni arca dengan menggunakan imajinasi dan idea secara kreatif. Dan yang kelima, mempamerkan, menghayati dan menjelaskan pengalaman sendiri dalam penghasilan produk seni arca. Kata kunci di sini ialah arcawan. Arcawan ni ialah orang yang membuat arca. Okey, kita lihat di sini. Seni arca adalah antara sebahagian hasil kebudayaan setiap bangsa di dunia. Hal ini demikian kerana penghayatan terhadap produk seni dapat mendekatkan seseorang itu ke arah mengenali nilai dan identiti budaya masyarakat yang melahirkannya. Seni arca juga memiliki keunikan, keistimewaan dan peminatnya yang tersendiri. Seni arca masa ini lebih menggabungkan elemen dan prinsip seni untuk tujuan nilai estetika 3 dimensi. Awak tengok sebelah ni gambar ni ni adalah seni arca. Dibuat oleh Ramlan Abdullah bertajuk Content 2 tahun 2017. Bahan yang digunakan ialah aluminium, tembaga dan keluli tahan karat, skru dan juga nut. Saiz 40 x 20 dan x 20 cm. Maksudnya tinggi 40 cm, lebar 20 cm dan juga dalam dia 20 cm. Okey, ini contoh satu lagi arca yang besi yang besar ni. Okey, dibuat oleh Raja Syariman Raja Aziddin bertajuk Nafas Siri nombor 9 tahun 2003. Diperbuat daripada besi, saiz 24.5 darab 28.5 darab 13 cm. Okey, kita lihat di sini persepsi seni. Definisi seni arca. Seni arca merupakan hasil produk seni dalam bentuk 3 dimensi. Permukaannya dapat disentuh serta dilihat daripada pelbagai sudut. Perkataan arca dalam bahasa Inggeris disebut sebagai sculpture, manakala dalam bahasa Latin pula disebut sculpture, yang bermakna satu proses mengukir, memotong atau menggores. Di sebelah kanan ni kita lihat standard pembelajaran. Murid boleh 4.1.1 menjelaskan definisi arca yang saya bacakan tadi. Yang kedua, 4.1.2 memperihalkan sejarah perkembangan seni arca tempatan. 1. Pengarca. Kedua, karya arca. 4.1.3 menerangkan jenis-jenis arca. 4.1.4 menjelaskan kaedah asas membentuk arca. 4.1.5 mengklasifikasikan bentuk arca. Sejarah perkembangan seni arca tempatan. Sejarah perkembangan seni arca tempatan mendapat tempat secara menyeluruh di Malaysia pada tahun 1960-an. Kesedaran masyarakat tentang nilai estetika seni arca yang agak subjektif setelah terpaparnya beberapa karya seni 3 dimensi di beberapa tempat umum. Ia secara tidak langsung telah menyedarkan masyarakat tentang fungsi arca. Pengiktirafan dan penerimaan masyarakat luar negara tentang kemampuan beberapa arcawan di Malaysia menunjukkan kemampuan kita menembusi naluri penghayat di peringkat antarabangsa. Senario aktiviti seni arca di Malaysia pada masa ini mungkin tidak akan terjema tanpa inisiatif arcawan awal seperti Syed Ahmad Jamal, Latif Muhyiddin, Anthony Lau dan lain-lain. Penglibatan pada awal tahun 1960-an melalui pengalaman di luar negara mula memantapkan dan mewarnai aktiviti seni arca negara. Pada tahun 1976, Balai Seni Negara telah berjaya mengadakan pameran seni arca pertama yang mampu dibanggakan. Pameran seni arca kontemporari Malaysia ini merupakan pameran seni arca kedua di Balai Seni Negara. Di sebelah kiri kita boleh lihat satu gambar arca dibuat oleh Ramlan Abdullah bertajuk Uklam pada tahun 2007
Bahan diperbuat daripada besi, kayu dan polyurethane paint. Saiz 46 x 29 x 18 cm. Pelajar boleh menggunakan handphone dan scan QR code yang tertera untuk mendengar wawancara bersama pengarca Ramlan Abdullah, dan video akan saya sertakan selepas ini. Okey, nama saya Ramlan Abdullah, dilahirkan di Kuala Kangsar, Perak, dan sekarang ini bekerja di UiTM sebagai pensyarah. Since 1978 lah, almost 40 years lah. Almost 40 years dalam bidang yang saya kenal lah sebagai bidang seni arca, dan hingga sekarang saya buat public seni arca public, yang mana dia dah berskala besar. Saya ada 30 karya besar ni di luar. Kenangan manis, kenangan manis saya rasa walaupun dah 22 tahun berlalu, tapi dia masih manis lah. Masa saya memenangi hadiah Oita tu di Jepun lah. So yang tu yang paling manis lah, sebab dalam masa yang banyak berkurangan masa tu kan, saya serba kekurangan lah, tapi saya dapat tu macam satu rezeki yang melempah ruah lah. Dan dekat situ saya buat nama lah masa tu. Mula menempa nama, mula dikenali lah. Setelah lama, saya ingat lebih 10 tahun, 15 tahun saya dah buat karya, dah buat seni arca, tetapi tidak dikenali sehingga saya dapat hadiah tu lah daripada kerajaan Jepun. Bidang ni menganjurkan pemikiran kreatif secara dua dimensi. Katalah kita tengok dua dimensi. Satu, sebelum pergi ke dua dimensi tu, dia berfikir. Berfikir tu saya rasa satu dimensi. And then dia transfer, dia pindahkan pemikiran dia tu kepada dua dimensi. So dekat situ, seseorang individu tu, dia kalau dia pandai, dia bijak, dia boleh membuat imajinasi dan melukis bentuk yang diidamkan. Psikomotor tangan akal akan bergerak, akan berlaku. So ini sebenarnya adalah mekanisme atau teknologi manusia kepada sesuatu yang baik lah, yang elok dilatih kepada individu itu sendirilah. Seni arca pula memberi kemudahan untuk pergi ke bidang atau dimensi seterusnya, iaitu 3 dimensi. Bentuk-bentuk yang berbadan ni, yang mempunyai ruang bentuk dan ruang. Pada awal tahun 1980-an, sekumpulan pengarca muda lepasan Institut Teknologi Mara telah membawa nafas baru dalam arena seni arca. Kumpulan itu diketuai oleh Zakaria Awang, Mat Anwar Ismail dan Arifin Ismail. Kekuatan pelapis ini terselah apabila Ramlan Abdullah memenangi beberapa anugerah di dalam dan di luar negara. Pada tahun 1995, Ramlan Abdullah telah memenangi tempat pertama di Second Oita Sculpture Exhibition di Jepun melalui karyanya yang bertajuk Grove. Rosli Zakaria Sarifah, tajuk Arca, pada tahun 1993, bahan besi dan juga bahan jumpaan, saiz 160 x 150 x 80 cm, dilahirkan pada tahun 1964 di Johor, pensyarah kanan di Jabatan Seni Halus UiTM Melaka, pengarca yang mempunyai gaya semi abstrak dan karya bercirikan tempatan. Okey, kita boleh lihat gambar dia di sini. Ini gambar arca dia. Okey, Ramlan Abdullah, desain 2018, besi keruli tahan karat dan batu granit.
Saiz 13.5 kali 5.5 kali 5.5 meter. Ni gambar dia di sebelah sini gambar arca design tu. Okey, tengok tinggi. Dilahirkan pada tahun 1960 di Perak, pensyarah kanan Jabatan Seni Halus, Fakulti Seni Lukis UiTM Shah Alam. Perkembangan idea yang menerapkan pemahaman formalistik dan konseptual dalam menggarap isu ideologi yang merupakan analogi kepada pembangunan kemanusiaan. Okey, sambungan untuk Raja 4.1 pengarca di Malaysia, Mat Anwar Ismail. Arca dia bernama Perentas Ribut nombor 18, dalam bahasa Inggeris Tomb Raiders, tahun 2012, bahan keluli, saiz 268 x 254 x 165 cm. Ini dia punya gambar tu gambar Perentas Ribut nombor 18 Dilahirkan pada tahun 1952 di Terengganu, menerapkan nilai estetik tradisional dalam penghasilan karya dengan menggunakan teknik ukiran kayu dan kimpalan besi. Seterusnya, Raja Syariman Raja Azidin. Dia punya arca Gejolak Api dicipta pada tahun 2008 daripada besi tempa dan juga cat. Saiz 170 darab 80 darab 233 cm ni dia punya arca ni, ini dia Okey, dilahirkan pada tahun 1967 di Perak, pengarca yang dalam usahanya memahami kehidupan dan mendalami keimanan, telah mengambil proses pembuatan arca sebagai satu jalan kerohanian. Jenis-jenis arca ada dua, iaitu arca estetik dan juga arca berfungsi. Arca estetik merupakan arca yang diperagakan dengan tujuan penghayatan nilai keindahannya sahaja. Ia mempunyai nilai intelek yang amat tinggi untuk difahami. Contoh di sebelah kiri ni di sebelah kiri ni gambar ni Di arca ini diperbuat oleh Mat Anwar Ismail. Tajuk Chris Handel 1993 daripada besi. Saiz dia 153 darab 62 darab 5 cm. Di sebelah kanan ini, tengok ni di sebelah kanan ini ialah arca berfungsi, yang mana arca yang bukan saja mempunyai nilai estetik tetapi digunakan juga untuk tujuan atau kepentingan seperti sebuah kerusi untuk tempat duduk. Contoh di sebelah ni kita boleh gunakan arca ni untuk kita duduk. Jadi arca ni dia boleh berfungsi sebab dia boleh digunakan. Diperbuat oleh Rosli Zakaria, bertajuk Stand 2005, bahan kepingan besi dan batu. Saiz 80 darab 35 darab 36 cm. Kaedah asas membentuk arca. Manipulasi. Membentuk arca dengan menggunakan kemahiran tangan seperti pembuatan model. Bahan terbuka seperti tin, dawai, do dan tanah liat boleh digunakan untuk penghasilan arca 3 dimensi. Okay, awak lihat dalam gambar sebelah ni Okey, ni dia. Ni adalah jenis arca manipulasi Ni pakai tin juga ni. Dia gunting-gunting buat macam arca. Dan ni satu lagi, selepas digunting-gunting tu kita pusing-pusingkan dia, jadilah macam ni Ini contoh arca manipulasi Kemudian binaan, menggunakan satu jenis bahan utama sahaja untuk dibina, ditambah atau dicantumkan sehingga menghasilkan satu struktur yang lebih besar. Dua teknik yang biasa digunakan ialah berkerangka dan tidak berkerangka. Arca yang berkerangka seperti arca simen, kerangkanya menggunakan dawai dan akan diliputi dengan lapisan simen. Arca yang tiada kerangka dibina dengan kaedah cantuman bahan seperti besi yang boleh dicantumkan dengan teknik kimpalan. Okey, ini contoh binaan Ini adalah jenis yang pasang siap lah. Okey, dia beli, kemudian dia pasang bentuk macam binatang Ini adalah contoh arca jenis binaan. Seterusnya ialah arca jenis luakan. Kaedah mengukir dan membuang bahan berlebihan pada bahan yang digunakan seperti bongkah kayu, plaster of Paris, batu mama, lilin atau tanah liat, sehingga pengarca berpuas hati dengan rupa, ruang, jalinan dan bentuk yang tinggal. Antara peralatan yang digunakan ialah pahat, penukul, gergaji dan pengikis. Ini contoh arca luakan daripada satu bongkah batu ke plaster of Paris, kemudian dia buat ukiran sehinggalah jadi seperti ini Dan satu lagi ialah arca acuan. Kaedah membentuk menggunakan acuan. Bahan yang sesuai digunakan ialah bahan cecair yang mudah membeku seperti lilin, plaster of Paris, simen dan sebagainya.
Arca ini boleh dihasilkan dalam kuantiti yang banyak dalam tempoh masa yang singkat. Ini contoh dia buat acuan, kemudian dia tuangkan plaster of Paris, kemudian dia buka bongkah ni, maka jadilah dia acuan ni. Yang ni dia buat contoh kasut lah. Okay. Jom imbas ni, kita tengok ni ada QR code di sini. Pelajar boleh scan dan juga boleh tengok video kaedah asas membentuk arca acuan. Dan info seni di bawah ni, dioramas ialah sejenis binaan 3D yang mengandungi pelbagai objek untuk menggambarkan situasi yang sebenar. Komposisi situasi tersebut diletakkan di dalam satu kotak yang ditebuk 1 hingga 3 permukaan supaya dapat dilihat dari hadapan ataupun sisi. Okey, bentuk arca, kita lihat beberapa bentuk arca di sini. Yang pertama, assemblage, iaitu arca daripada cantuman pelbagai bahan terbuang yang berbeza. Tengok gambar sebelah sini. Okey, dibuat oleh Ahmad Azhari Muhammad Nur. Tajuk dia Robot, okey, 1992. Diperbuat daripada besi, komponen enjin dan juga cat polychrome, saiz 230/97/83 cm. Okey, yang kedua daripada arca kaedah bentuk arca binaan. Kaedah menggunakan satu jenis bahan utama sahaja untuk dibina, ditambah dan dicantum. Ni sebelah sini contoh pada arca binaan. Dibuat oleh Anthony Lau, bertajuk Lembu Liar pada tahun 1962. Diperbuat daripada batu dan juga habuk simen, saiz 63/89/56 cm. Seterusnya luakan. Luakan awak tengok di sebelah kanan ni contoh arca luakan. Okey. Proses mengukir dan membuang bahan yang berlebihan daripada blok bahan. Diperbuat oleh Mat Anwar Ismail. Tajuk Siri Meditasi nombor 1 Pucuk Paku dan nombor 3 Bawang Sebokor pada tahun 2003. Saiz 170/70/199. Ini dua arca di sini dua arca. Seterusnya timbulan. Okey, timbulan iaitu arca berbentuk 3D yang menonjol keluar daripada satu permukaan 2D yang rata. Okey, ni dicipta oleh Salwa Ayub. Tajuknya Mandi Bunga pada tahun 2016. Diperbuat daripada seramik, saiz 14x13 inci. Seterusnya arca acuan. Dibentuk dengan menggunakan acuan. Okey, awak tengok di sebelah kanan dia buat guna acuan. Diperbuat oleh Samsu Muhammad. Tajuknya Teko Bunga Terung. Diperbuat daripada seramik tahun 2004. Saiz 18/20 cm. Okey, ini dia gambar dia. Seterusnya mobile. Arca ini mempunyai seni kinetik kerana kemampuannya bergerak, berputar atau berombak. Diperbuat oleh Abdul Multalib Musa. Tajuknya Involute 4.0 pada tahun 2005. Diperbuat daripada bahan laser cut mild steel. Dia gunakan laser cut besi. Saiz dia 90/90/34 cm ni gambar dia. Maksudnya benda ni kalau ditiup angin, dia boleh berputar dan dia boleh bergerak. Dia tidak statik. Itu dipanggil mobile. Okey, seterusnya instalasi. Awak tengok di sebelah kanan sini. Satu peragaan arca yang menggunakan persembahan berdasarkan tempat dan masa sebenar. Diperbuat secara live ni saya rasa ni. Berdasarkan tempat dan masa yang sebenar. Okey. Diperbuat oleh Zulkifli Yusof. Tajuknya Merdeka 57 pada tahun 2009. Menggunakan media campuran. Saiz 914/244/244 cm. Okey, ni ni gambar dia. Okey, Merdeka 57 57 tahun Malaysia merdeka. Okey. Seterusnya kita lihat dinding arca dinding, iaitu integrasi antara catan dengan arca yang dihasilkan di atas permukaan kayu yang dilekatkan pada dinding. Okey. Ini contoh gambar di sebelah kiri ni macam donut ni sebenarnya dia adalah bahan-bahan daripada kayu campuran kayu. Diperbuat oleh Aniketni Median. Bertajuk Remang Berarat pada tahun 2017. Mix of hardwood, maksudnya campuran kayu-kayu keras dan juga cat lah. Okey. Saiz dia 122/122 cm. Dan juga satu lagi arca yang terakhir iaitu Stabile.
Acar jenis ini boleh bergerak tetapi tidak mempunyai awangan dan pergerakannya terhad. Maksudnya dia punya pergerakan tu tidak terlalu bebas dan dia terhad kepada pergerakan yang telah disusun, yang boleh dicapai oleh pergerakan alat ni. Dicipta oleh Alexander Calder, bertajuk Maxomatos pada tahun 1953, menggunakan kepingan besi, dawai dan cat. Saiz dia adalah 101 darab 161 inci.